Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Izzuddin binti Ramani, AA211771. Hari ini saya akan menerangkan mengenai closed loop system 1. Okey, seperti yang dilihat daripada gambar rajah blok ini, kita mempunyai transfer function iaitu 1 per S square dan juga feedback infinity. Untuk objektif 1, saya akan menerangkan mengenai pengiraan untuk block diagram ni. Okey, seperti yang dilihat di sini, GS ialah 1 per S square dan juga HS ialah 1. Jadi kita akan buat sebegini, TS sebagai function dia sama dengan 1 per S square per 1 tambah 1 per S square. Jadi jawapan yang diperolehi daripada TS ialah 1 per S square tambah 1. Inilah function dia. Seterusnya untuk zeros, kita tidak mempunyai zeros untuk ini, dan post dia kita dapat tahu S square tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita di sini mempunyai dua nilai I lah, iaitu I positif dan juga I negatif. Okey, kedua-dua nilai itu kita tafsirkan melalui S-plane ini. Jadi kita dapat lihat bahawa kedua-dua I ini terletak pada paksi Y, iaitu pada positif dan negatif. Jadi ia menunjukkan sistem ini marginally stable. Okey, kita dapat tahu juga bahawa step respon ialah undamped. Okey, seterusnya kita akan menggunakan software MATLAB untuk membandingkan jawapannya. Okey, seperti yang kita lihat di sini adalah jawapannya adalah sama. Maknanya pengiraan yang dilakukan adalah betul. Okey, sebenarnya melalui result yang diperolehi, kita dapat ketahui bahawa sistem yang kita dapat ialah marginally stable. Okey, seterusnya untuk objektif yang kedua, saya akan menjalankan simulasi pada closed loop untuk memperolehi step response. Okey, untuk resultnya, closed loop system 1, kita dapat bahawa sistem ini ialah marginally stable. Overshoot yang diperolehi ialah none, rise time none, settling time none, dan steady state error ialah none. Okey, jadi inilah yang step respon yang diperolehi. Jadi kita dapat ketahui bahawa sistem ini ialah sistem yang tidak stabil. Seterusnya untuk objektif ketiga, saya akan menerangkan mengenai penggunaan sistem P, PD, PI dan PID controller. Seperti yang kita tahu bahawa untuk menepati ciri-cirinya, overshoot yang diperlukan ialah kurang daripada 10%, settling time kurang daripada 5 saat, dan juga steady state error ialah kurang daripada 2 saat. Okey, untuk controller yang pertama, iaitu controller P sahaja, saya meletakkan nilai 10. Kita dapat resultnya ialah graf sebegini, set responnya, overshoot none, settling time none, dan steady state error ialah none. Seterusnya untuk sistem PI, kita dapat ketahui bahawa sistemnya tidak stabil, iaitu ketiga-tiga overshoot, settling time dan steady state error ialah none. Seterusnya untuk sistem P dengan PD, kita dapat ketahui bahawa state responnya ialah begini, dan overshoot yang diperolehi ialah 6.973, settling time 1.7608, dan steady state error ialah 1. Okey, seterusnya untuk sistem PID, kita dapat bahawa state responnya sebegini. Kita dapat overshoot 9.7457, settling time ialah 3.8716, dan juga steady state error ialah 1. Jadi berdasarkan keempat-empat controller ini, saya dapat simpulkan bahawa controller yang terbaik untuk sistem closed loop 1 ini ialah PD, kerana dia mempunyai overshoot yang paling rendah dan settling time paling rendah, dan juga steady state error yang paling rendah. Okey, sekian itu daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Lukman Hakim bin Idris, Matrix AA210650. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang closed loop system bagi soalan nombor 2, iaitu transfer function saya 20 per S kuasa 2 tambah 2S tambah 9. Untuk objektif 1, kita perlu
mengenal pasti stability of closed loop control system menggunakan pole zero plot. Jadi saya akan menunjukkan mathematical calculation using characteristic equation untuk menentu poles dan zeros bagi tujuan melakar pole zero plot for closed loop system. Baik, ini adalah contoh jalan kira yang telah saya buat. Dan ini adalah cara saya mendapatkan zero dan poles. Untuk poles, terdapat dua, iaitu positif S sama dengan 2 per kuasa 7i dan negatif S iaitu sebanyak negatif 2 per kuasa 7i. Di sini adalah lakaran graf S-plane saja, di mana poles ditandakan dengan pangkah dan zeros tiada. Baiklah, kemudian kita perlu menggunakan MATLAB software untuk memastikan jawapan ini adalah benar. Adalah dengan kita perlu melakukannya dengan cara menggunakan PZMap instruction, iaitu pergi ke command window di MATLAB, isikan G sama dengan transfer function, nombor transfer function soalan ini. Kemudian kita perlu mengambil feedback G, 1. Seterusnya PZMap dalam kurungan T. Apabila kita enterkan PZMap equality ni, tiada grid yang didisplaykan. Jadi disebabkan itu kita perlu typekan satu lagi command, iaitu grid on. Baiklah, daripada pole zero map ini dapat lihat poles X dan X berada pada kedudukan 2 point lebih itu. Jadi daripada kedua-dua ini, daripada pengiraan dan simulasi MATLAB, kita perlu mengenal pasti sama ada ia adalah stable, unstable or marginally stable. Daripada pole zero map ini, kita dapat kenal pasti stability of the system based on position of pole, berdasarkan kedudukan kedua-dua pole kita. Disebabkan kedua-dua pole berada di belah kanan half plane, so kita boleh dapat tahu yang closed loop 2 ini adalah stabil. Bagi objektif 2 pula, kita perlu bersimulasi closed loop system untuk mengenal pasti state response dia. Jadi sekarang ni maklumat kita dapat tahu berdasarkan graf display output pertama kita dapat tahu yang closed loop system 2 ni adalah stabil. Dan ini adalah bacaan pertama yang dapat daripada simulasi, iaitu overshoot 55.2080%, rising time 0.224, setting time 3.7156 dan steady state error 31%. Bagaimana kita mendapatkan steady state error? Steady state error boleh didapati dengan menolak satu tolak amplitude bagi yang satu dalam dengan 100%. Baiklah, untuk objektif 3 berkenaan dengan pemasukan pengaruh PID controller untuk mengawal kestabilan output graph, kestabilan output system graph. Jadi soalan kehendak projek ini adalah kita perlu mengubah nilai PID, P, PI, PD dan PID supaya overshoot percentage tidak melebihi atau tidak melebihi 10%, settling time tidak melebihi 5 saat dan steady state error percentage tidak melebihi 2%. Baiklah, untuk yang pertama, saya telah menggunakan nilai P iaitu sebanyak 10, I kosong dan D kosong, dan ini adalah graf sistem kestabilan yang keluar. Daripada yang pertama ini, overshoot yang diperoleh adalah 8%, settling time 3.7459 dan steady state error 4.3%. Jadi di sini kita dapat lihat yang sistem yang pertama ini bukanlah yang dicari oleh kehendak soalan. Kita beralih pula pada nombor 2. Saya telah memasukkan nilai P 150, I kosong dan D 10. Daripada graf ini kita dapat lihat ia
seperti stabil, tetapi overshootnya sebanyak 4.5973, settling time 0.0909 dan steady state error 0.3. Setakat ini untuk P150 dan P10 adalah yang terbaik bagi sistemnya. Tapi kita akan lihat pula untuk PI. PI saya dah masukkan 10, 10 dan 0. Nampaknya daripada hasil PID controller ini, graf output yang terhasil adalah seperti marginally stable. Jadi disebabkan itu overshootnya adalah 82%, sangat tinggi. Settling time 7.4254 dan steady state error 0.5. Jadi di sini kita dapat lihat overshoot yang tinggi bukanlah juga memenuhi kehendak soalan. Baiklah. Yang terakhir sekali adalah PID. Nilai PID yang saya masukkan adalah 3, 12 dan 1.4. Jadi berdasarkan nilai PID ini, saya dapat satu graf yang cantik dan stabil. Graf ini telah menghasilkan output overshoot sebanyak 0%, nilai settling time 0.135 saat dan steady state error dia 0%. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang objektif 1 bagi sistem 3, iaitu determine the stability of a closed loop control system using full zero float. Bagi sistem 3, ini adalah dia punya soalan, iaitu ada step, subtract dan 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 untuk transfer function dan ada scope dan ni open loop. Untuk menyelesaikan soalan ni, dia adalah berbentuk begini. Ds sama dengan G of S, iaitu ni, semua ni, per 1 tambah H of S, didarabkan dengan G of S, dan T equal to, kita salin balik yang soalan ni, salin balik, per 1 tambah 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50. Dan untuk selesaikan satu ni, kita perlu samakan dia dengan pembawah ni. Bila samakan, kita akan dapat 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 tambahkan dengan 250 per bawah ni kita boleh sekalikan sebab dia sama. Bila kita sekalikan, kita boleh potong, kita akan dapat T equal to 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 300. Dan untuk plot zero map for the value of T, kita perlu menggunakan formula negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A untuk mencari zeros dengan poles dia. Dan ni zeros jadi poles. Dan bila kita masukkan formula, kita akan dapat negatif 2 tambah dengan 17.2i ataupun kita boleh jadikan negatif 2 tolakkan dengan 17.2i. Dan ni adalah simulasi yang kita dapati daripada MATLAB. Dan untuk dia punya data ialah rush time dia adalah sama dengan 0.0659, transient time dia 1.8667, settling time 1.8667 juga, settling mean 0.4323, settling max 1.4116, overshoot dia 69.3900 dan peak dia adalah 1.116 dan peak time dia adalah 0.1814. Okey, itu adalah untuk objektif 1. Okey, untuk objektif kedua, dia suruh kita untuk simulate the closed loop system to obtain the step response. Untuk sistem 3, ini adalah data yang kita dapati daripada objektif 1 tadi dan melalui graf saya dapat daripada MATLAB. Dia adalah graf yang marginally stable. Dia ada overshoot dia dan ni ada steady state dia di sini. Dan dia menunjukkan bahawa graf ni adalah marginally stable. Dan untuk data yang diminta untuk table 4.2.1, the characteristic of original closed loop untuk control system. Untuk sistem 3, dia adalah marginally stable dan overshoot yang saya dapati ialah 69.39, rise time dia 0.0659, settling time
1.867 dan steady state area dia adalah 0.167. Selesai untuk objektif 2. Okey, untuk objektif 3 iaitu implement PD, PI atau PID controller to meet control system design requirement. Jadi, untuk membuat objektif 3 ni, dia memberikan kita satu table yang di mana kita perlu memenuhi kemahuan dia iaitu overshoot tidak melebihi daripada 10%, shattering time tidak melebihi atau sama dengan 5 seconds dan steady state error dia tidak melebihi atau sama dengan 2%. Jadi sistem 3 yang pertama saya memilih KP sama dengan 5 dan apabila saya membuat simulasi saya mendapat graf seperti ini, tetapi untuk graf ni overshoot dia adalah melebihi 10%, jadi dia tidak memenuhi kriteria yang dihendak. Jadi ini bukanlah satu pilihan yang terbaik. Saya teruskan lagi iaitu KP sama dengan 5, KI sama dengan 5. Apabila saya membuat simulasi, overshoot dia masih lagi sama tinggi macam KP sama dengan 5 tadi. Tetapi rising time dia much shorter daripada graf yang ni. Tapi dia masih lagi tidak memenuhi kriteria yang dihendak. Jadi ini pun bukanlah satu pilihan terbaik. Jadi kita teruskan kepada KP sama dengan 5 dan KD sama dengan 5. Bila saya buat simulasi dan saya dapati graf dia berbentuk begini. Apabila dia buat macam ni, overshoot dia hanyalah 3.9671 dan steady state error dia adalah 0.091 dan graf ni adalah memenuhi kehendak soalan. Kita teruskan kepada yang lagi satu iaitu implement PID controller iaitu KP sama dengan 5, KI sama dengan 5 dan KD sama dengan 50. Apabila saya buat simulasi untuk graf ni, ini adalah graf yang terbaik untuk memenuhi kriteria daripada table tadi dan yang saya dapati ialah dia punya rising time dia hanyalah 1.759i tolak 04 dan settling time dia adalah 3.1412i 04 dan overshoot dia kosong dan steady state rate adalah 0.091% dan ini adalah graf yang terbaik untuk memenuhi kriteria bagi yang diminta. Sekian saja untuk objektif 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faid Izzuddin bin Samsuddin. Nombor metrik AA210841. Saya akan menerangkan assignment control system bagi soalan nombor 4. Baik, yang pertama, kita dikehendaki untuk menentukan stability bagi sistem tersebut dengan menggunakan pole zero plot. Baik, yang pertama sekali, kita hendaklah menggunakan formula transfer function di mana TS equal to GS over 1 tambah GS darab HS. Jadi yang pertama kita masukkan GS. GS ialah forward di mana 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 per 1 tambah GS sekali lagi 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab dengan HS. HS di mana loop bagi sistem tersebut iaitu 2 per S tambah 2. Jadi yang pertama kita hendaklah samakan penyebut di bawah ni. Jadi samakan 250 darab 2 itu akan jadi 500 dan penyebut ikan secara automatik akan jadi sama. S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab S tambah 2. Jadi bila dah jadi macam ni, kita kena samakan satu ni sebagai dia punya penyebut dia sama. Jadi bila satu ni sama, atas dan bawah dia pun sama. Jadi
kita kena darabkan 1 dengan S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab S tambah 2. Dia akan jadi S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab S tambah 2 tambah 500 yang ini tadi. Jadi kita salin balik 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab S tambah 2 tambah 500 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab S tambah 2. Jadi kat sini ada sama, kita boleh cancel out kan. S kuasa 2 tambah 4S tambah 50. Jadi setelah di cancel out, kita salin balik 250 per S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab S tambah 2 tambah 500 per S tambah 2. Kita tukarkan bentuk persamaan ni kepada bentuk lazim. 250 ni bahagi kita tukar kepada darab. Jadi pecahan ni perlu diterbalikkan, di mana S tambah 2 ni kita letakkan dekat atas. Diperkan dengan S kuasa 2 tambah 4S tambah 50 darab S tambah 2 tambah 500. Setelah itu, kita kembangkan persamaan ni. Jadi 250 ni darab dengan S dan darab juga dengan 2. Jadi 250S tambah 500. Yang bawah pun kita buat sedemikian juga. Jadi kita kembangkan. Dia akan dapat hasilnya S kuasa 3 tambah 2S kuasa 2 tambah 4S kuasa 2 tambah 8S tambah 50S tambah 100 dan tambah 500. Lepas tu kita simplifykan yang bawah ni. Yang atas ni sudah disimplifykan 250 S tambah 500. Yang bawah ni dia akan jadi S kuasa 3 2 tambah 4 sama dengan S kuasa 6S kuasa 2 50 tambah 8 sama dengan 58S 500 tambah 100 dia akan jadi 600. Jadi bila dah dapat dalam bentuk ni, kita boleh dapat tahu di mana nilai pengangka merupakan nilai zeros dan nilai penyebut ialah nilai poles. Okey, untuk tentukan nilai zeros dan nilai poles, kita perlu jadikan S sebagai subjek dia, iaitu 250S tambah 500. Jadi kita tinggalkan S tersebut, kat sini S tertinggal. Jadi 250S pindahkan 500 jadi negatif 500 dan S kita pindahkan, tinggalkan S ni, pindahkan 250. Jadi kita cancel out jadi negatif 2. Bagi nilai poles, persamaan ni ialah S kuasa 3 tambah 6S kuasa 2 tambah 58S tambah 600. Jadi S kuasa 2 ni nilai dia ialah negatif 8.05 dan bagi nilai S ialah negatif 8.57 dalam bentuk imaginary dan yang seterusnya ialah negatif 8.57 juga dalam bentuk imaginary. Bagi objektif yang kedua, kita perlu tentukan sistem ini sama ada stable ataupun non-stable di Simulink. Setelah saya buat di MATLAB, kita dapat tahu yang graf ini menghampiri infinity bagi kedua-dua puncak dia. Jadi kita dapat declare bahawa graf ini ialah tidak stabil, di mana overshoot dia tiada dan rise time juga tiada, settling time tiada dan steady state error juga tiada. Bagi objektif yang ketiga, kita dikehendaki untuk adjust lah graf ini supaya ia menjadi lebih stabil. Jadi setelah banyak saya adjust nilai bagi P, I dan juga D, setelah hampir mencecah beribu, rupa-rupanya nilai tersebut hanya di bawah 1 saja. Jadi yang pertama sekali saya letakkan nilai bagi kontrol P iaitu 0.012. Kita dapat lihat di mana overshoot
bagi sistem ini masih lagi tinggi, iaitu 46.3165% dan settling time dia ialah 1.9695 saat. Steady state error juga masih lagi tinggi, hampir 100, iaitu 94.34%. Seterusnya saya letak sekali nilai P dan juga D, di mana P saya kekalkan 0.012 dan D saya tentukan 0.003. Kat sini kita boleh tengok yang sistem semakin teruk, di mana overshoot telah melebihi 109.9356%, settling time 2.2213 saat dan juga steady state error masih lagi dalam julat 94.31%. Seterusnya saya letak pada nilai P dan juga I, saya tak letak nilai D, iaitu P kita kekalkan 0.012, I 0.13 dan D kita tak letak apa-apa nilai. Jadi kita boleh nampak graf bagi sistem ini semakin okey dan tiada sebarang overshoot. Cuma dekat sini dia ada yang tak smooth sebab kita tak letak nilai D. Jadi bagi kat sini overshoot tak sampai 1 pun. 0.2585. Settling time dia semakin tinggi, 3.2424, di mana kat sini kita boleh nampak kurang pada 5 lah, masih okey. Dan steady state error kat sini sudah kosong, tiada steady state error. Seterusnya bila kita letakkan ketiga-tiga PID, di mana P kita kekalkan yang awal tadi 0.012, I 0.13 dan D 0.03. Kita boleh lihat ini ialah graf yang paling ideal sekali overshoot, di mana 0.3889, setting time dia 3.2115, yang mana masih lagi bawah pada 5 saat dan steady state error kosong. Jadi ini adalah sistem yang paling stabil, yang paling ideal sekali. Itu saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.